Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abdul Khair. Tajuk video kami adalah pencemaran plastik terhadap alam sekitar. Yang pertama adalah apakah itu pencemaran? Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, pencemaran bermaksud perihal mencemari atau mencemarkan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pencemaran terbahagi kepada banyak jenis. Contohnya pencemaran air, pencemaran bunyi, pencemaran tanah, pencemaran udara dan sebagainya. Manusia dan plastik bagai tidak boleh dipisahkan kerana ramai yang bergantung terhadap penggunaannya dalam kehidupan seharian. Namun, masih ramai lagi manusia yang memandang remeh terhadap isu pembuangan plastik sehingga mengakibatkan pencemaran plastik terhadap alam sekitar. Hal ini kerana plastik tidak dapat terurai, oleh itu ia sangat berbahaya terhadap alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dayang Syidatul Saleh Bintang Saleh, BB 19-19-497. Antara jenis-jenis plastik yang sering digunakan di Malaysia adalah polystyrene atau styrofoam. Apa itu styrofoam? Styrofoam adalah jenama dagang busa polisterina yang diekstrusi sel tertutup, biasanya disebut blue board ataupun papan biru yang dihasilkan sebagai penebat haba ataupun penghalang air. Polisterina pula adalah suatu polimer aromatik yang diperbuat daripada monomer styrena aromatik, sejenis hidrokarbon cair yang dikilangkan secara komersial daripada petroleum oleh industri kimia, di mana polystyrene atau styrofoam ini adalah merupakan plastik yang sering digunakan di Malaysia. Sekian. Selamat sejahtera kepada pensyarah. Hari ini saya akan membentangkan mengenai jenis plastik. Plastik boleh dibahagikan kepada 7 jenis. Antaranya ialah PET atau polyethylene. Di Amerika Syarikat, PET atau polyethylene adalah antara salah satu plastik yang paling banyak dihasilkan, sebanyak 96%, dan hanya 25% sahaja yang dikitar semula. Antara ciri-ciri PET atau polyethylene, yang pertama ialah kuat, yang kedua ialah kedap udara dan gas. Yang ketiga adalah menyerap bau dan rasa makanan atau minuman yang disimpan di dalamnya. Yang keempat, plastik ini tidak dicadangkan digunakan lebih daripada sekali. Contoh-contoh plastik PET atau polyethylene yang pertama ialah botol air mineral, botol minyak, dan botol yang bersifat lut sinar. Terima kasih. Kesan penggunaan bahan plastik kepada manusia. Yang pertama, penggunaan bahan plastik ni dia boleh menyebabkan kanser kepada manusia. Kerana bahan plastik ni dia mengandungi DOP. DOP ini adalah salah satu bahan yang tidak boleh dicerna dalam sistem pencernaan manusia. Tapi masih saja ramai yang menggunakan plastik kerana ia plastik senang dibawa, dia lebih ringan dan boleh digunakan berkali-kali walaupun resikonya ni tinggi kepada manusia. Sebagai contoh di sini apabila sesuatu makanan yang baru selesai dimasak dan disimpan di dalam bekas plastik tu, suhu minyak tu dia boleh menghasilkan kolesterol yang tinggi dan juga boleh menyebabkan lemak tepu yang tinggi kepada manusia. Dan dari situ dia boleh menyebabkan kanser kepada manusia. Pembuangan plastik juga mempunyai kesan-kesan negatif terhadap hidupan lain, khususnya kepada haiwan, termasuklah hidupan-hidupan akuatik. Ini kerana apabila plastik dibuang ke laut ataupun ke sungai, ia akan terurai kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil yang dipanggil sebagai mikroplastik. Mikroplastik ini akan bercampur aduk dengan plankton, iaitu makanan bagi ikan, dan tanpa disedari ikan akan memakan mikroplastik ini. Namun begitu, mikroplastik ini tidak dapat dicerna oleh tubuh badan ikan dan menyebabkan ia terus bertambah sehingga menyebabkan kegagalan organ dan juga kematian. Kesimpulannya, apabila lebih banyak plastik yang dibuang ke laut ataupun ke sungai, ia akan menjejaskan kehidupan bagi spesies-spesies ikan atau hidupan akuatik yang lain. Ini kerana ia mencemarkan tubuh badan mereka. Pencemaran plastik memberi kesan buruk
kepada alam sekitar melalui penipisan lapisan ozon. Hal ini dikatakan demikian karena pembakaran plastik akan menghasilkan karbon dioksida. Seperti yang kita sedia maklum, karbon dioksida adalah amat berbahaya kepada manusia. Dan apabila karbon dioksida semakin banyak akibat pembakaran plastik, lapisan ozon akan semakin menipis. Maka dengan itu, suhu bumi akan semakin panas, ais di kutub utara dan selatan juga akan mencair, tumbuh-tumbuhan akan sukar untuk tumbuh, dan hal ini sememangnya akan mengganggu kehidupan di bumi. Akan menerangkan kesan yang terakhir, yaitu kesan plastik terhadap tanah. 50% plastik hanya digunakan sekali di seluruh dunia oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, ia memberi kesan yang sangat besar kepada tanah disebabkan penggunaan plastik yang tidak berhemah. Kesan yang pertama ialah haiwan dan mikroorganisma tanah akan mengalami kematian disebabkan termakan sisa plastik yang mengandungi kandungan toksik yang tinggi. Plastik pula hanya akan mampu merebut dalam jangka masa yang panjang, iaitu antara 20 tahun sehingga 1000 tahun. Maka ia mengganggu aktiviti manusia seperti aktiviti pertanian dan aktiviti peternakan. Sebagai contoh, pelbagai jenis tanaman tidak akan tumbuh dengan baik disebabkan tanah yang tidak subur atau tidak produktif. Kedua, plastik yang dibiarkan di tanah yang berdekatan dengan kawasan perumahan akan mengalami keadaan yang kurang enak dan mengganggu aktiviti harian mereka. Sehubungan dengan itu, ia mampu mengundang tikus dan lalat yang membawa kepada penyakit dan menjejaskan tanaman dan manusia. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel-partikel kecil yang berasal daripada segala macam jenis sampah plastik yang terdapat di atas muka bumi ini. Partikel-partikel ini hanya berukuran 1 hingga 5 mm dan boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mikroplastik boleh dijumpai di dalam alam sekitar, terutamanya di dalam ekosistem akuatik. Sifat plastik yang sangat sukar diurai walaupun selepas bertahun-tahun menyebabkan mikroplastik ini sangat mudah masuk ke dalam tubuh organisme, terutamanya hidupan akuatik seperti ikan. Mikroplastik ini akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui sistem pernapasan ikan ataupun ditelan oleh ikan tersebut. Dikatakan, mikroplastik ini berkemungkinan boleh menyebabkan kegagalan kepada fungsi organ dalaman organisme, terutamanya hati dan juga ginjal. Baiklah, terdapat dua jenis mikroplastik. Yang pertama mikroplastik prima, dan yang kedua mikroplastik sekunder. Mikroplastik prima merupakan partikel mikroplastik ini dihasilkan secara sengaja untuk tujuan tertentu seperti dalam pencuci muka dan kosmetik, malah juga sebagai bahan vektor untuk dadah tertentu. Juga digunakan dalam proses pembagasan udara yang bertujuan untuk membersihkan jentera, engine, dan bahan kapal dengan butiran argilin, yaitu melamin atau polister, untuk menanggalkan karat dan lapisan cat. Dan yang kedua yaitu sekunder, terdapat daripada kepingan plastik yang lebih besar melalui banyak unsur fisikal, biologi, dan kimia, lalu menjadi semakin terakis. Faktor ini akan dikenal pasti berdasarkan bentuk partikel yang kelihatan tidak sekata. Baiklah, seterusnya merupakan langkah pertama cara menangani masalah pencemaran plastik, yaitu dengan mengamalkan amalan kitar semula. Apa itu kitar semula? Kitar semula ialah mengutip, mengasingkan, dan memproses bahan-bahan terbuang seperti plastik bagi menghasilkan produk atau bahan baru. Produk atau bahan baru ini boleh dihasilkan melalui program 3R. Apa pula 3R? 3R ialah reduce, kurangkan, reuse, guna semula, dan recycle, kitar semula. Mengapa perlu kitar semula plastik? Bahan-bahan terbuang seperti plastik yang kian banyak di muka bumi ini perlu dikitar semula bagi mengurangkan impak negatif yang berlaku terhadap hidupan dan juga alam sekitar. Bahan-bahan terbuang seperti plastik ini juga akan dikitar semula dan diproses bagi menghasilkan produk atau bahan baru yang lebih bermanfaat dan juga bernilai. Contohnya, beg plastik terbuang
terbuang boleh digital semula menjadi bunga sebagai hiasan. Yang kedua, botol plastik terbuang boleh digital semula menjadi plastik bunga. Dan yang ketiga, penyedut minuman plastik terbuang boleh digital semula menjadi tempat menyimpan alat tulis. Oleh itu, pihak berkuasa pada masa kini perlu memperbanyakkan lagi tong-tong gitar semula yang terdiri daripada warna coklat untuk kaca, jingga untuk plastik atau logam, dan biru untuk kertas. Maka, marilah kita sama-sama membebaskan bumi kita daripada impak negatif plastik dengan mengamalkan amalan gitar semula. Seterusnya, dengan menghadkan penggunaan plastik juga merupakan satu inisiatif untuk menangani pencemaran plastik. Antara caranya ialah dengan mencas setiap pembelian barangan yang menggunakan plastik kepada pelanggan pasar raya. Bagi pasar raya besar juga ataupun premis-premis kecil yang menjual barangan, perlulah memberi kerjasama kepada alam sekitar untuk menghadkan penggunaan plastik kepada setiap pelanggan dengan mencas setiap pembelian barangan sebanyak 20 sen. Selain itu, kempen Hari Tanpa Beg Plastik juga merupakan salah satu inisiatif ke arah pemeliharaan alam sekitar pada hari tertentu saja. Dengan cara ini, mungkin merupakan strategi yang bijak dalam menangani pencemaran plastik. Hai, nama saya Jacqueline Anagilin. Oke, saya ingin menyeru Anda semua untuk menggunakan beg gitar semula bagi mengurangkan pencemaran plastik terhadap alam sekitar. Jadi, contohnya Anda semua boleh membawa beg kertas semasa membeli barangan di kedai-kedai bagi mengurangkan kebergantungan terhadap penggunaan beg plastik. Semua permis perniagaan juga haruslah bertindak tegas dengan mengenakan cas sebanyak 50 sen bagi penggunaan setiap plastik kepada pelanggan mereka. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Cara menangani pencemaran plastik dengan mewujudkan tapak pelupusan sampah yang berteknologi tinggi. Matlamat untuk menyediakan tempat pelupusan sampah yang berteknologi tinggi adalah suatu yang baik dan merupakan antara satu cara yang berkehadapan. Seperti yang kita sedia maklumi, tapak pelupusan sampah menghasilkan gas rumah hijau dan air laut resap yang berbahaya. Tambahan pula, bahan kimia yang dihasilkan daripada sisa plastik ini jelas mencemari udara, air, dan juga bawah tanah. Maka, kerajaan perlu mengorak langkah ke hadapan dengan mewujudkan teknologi baru dalam pelupusan sampah, terutamanya plastik, dengan menggunakan teknik rawatan biological dan mechanical MBT. Rawatan MBT adalah proses rawatan sisa residual yang merangkumi kaedah-kaedah dan teknologi MRF, IPF, dan anaerobic digester. Di samping membakar sisa pepejal, teknologi ini juga menghasilkan sumber tenaga seperti elektrik sebagai produk sampingan. Secara kesimpulannya, manusia dan penggunaan plastik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seharian. Pencemaran alam sekitar yang berpunca daripada penggunaan plastik dikhawatirkan meningkat pada kadar yang membimbangkan. Hal ini kerana sisa plastik yang dibuang ke dalam laut akan menjejaskan ekosistem yang berada di laut. Justeru, kesedaran perlu dilakukan dengan segera saat membeli bela di pasar raya. Ingatlah, peranan kita ini sebenarnya telah memberikan sumbangan terhadap kelestarian alam sekitar untuk memakmurkan bumi selari dengan firman-Nya yang bermaksud, Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi dan menghendaki kamu untuk memakmurkannya. Surah Hud ayat 61.